Bertemu lagi di dalam channel Cikgu Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bersama dengan Cikgu Linda dalam kelas sejarah tingkatan 2. Kita lihat sambungan kepada aspek kegemilangan. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama Cikgu Linda di dalam channel Cikgu Linda. Mari kita ikuti sambungan di bahagian kedua, iaitu tentang aspek kegemilangan. Kita akan pelajari tentang pusat perdagangan, pengurusan perdagangan, dan yang terakhir kita akan lihat kepada hubungan luar. Aspek ketiga kita lihat sebagai pusat perdagangan, di mana Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting. Kan, ada pelabuhan yang sudah terkenal. Okey, maka dia di pusat perdagangan antarabangsa lah. Kemudian menjadi pelabuhan interport. Okey, kerana ia mengumpulkan pelbagai barangan dari alam Melayu. Sama ada daripada empire dia datang bawa barang ke Melaka untuk dijual. Okey. Pelabuhan ini menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke alam Melayu. Kemudian perkembangan kegiatan perdagangan telah menyumbang kepada kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Kenapa Melaka boleh berkembang? Kan dikatakan sebagai pusat perdagangan yang hebat. Okey, sebab yang pertama adalah kedudukan Melaka itu strategik. Okay, kenapa strategik? Nampak ia terletak di tengah-tengah kat sini kan? Okay? Terletak di antara laluan perdagangan antara China daripada barat, daripada timur dan juga India daripada barat. Okay? Ni jadi laluan. So, India lalu sini, China lalu ke sini singgah ke negeri Melaka. Okay? Sebab itulah ramai pedagang-pedagang luar datang daripada alam Melayu. Okey. Kemudian dengan itulah menjadikan Melaka sebuah perdagangan dan pelabuhan yang maju. Okey, pusat perdagangan. Kedua, kenapa Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan? Sebab dijadikan pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Okey, kita ada pelbagai jenis barangan. Barang-barang ini ada juga yang didapatkan daripada kawasan jajahan dan juga kawasan-kawasan naungan. Okay, kita menjalankan aktiviti ekspor dan aktiviti import. Okay, apa yang kita ekspor? Timah, emas, kapur barus, hasil hutan dan rempah ratus. Barang-barang yang kita ekspor ini dapat datangnya daripada negeri naungan. Katakan daripada Sumatera bawa ke negeri Melaka. Kemudian daripada Semenanjung Tanah Melayu bawa ke negeri Melaka. Dikumpulkan di satu tempat iaitu negeri Melaka. Kemudian pedagang-pedagang yang datang tadi akan bawa balik barang ini dan bawa ekspor ke negara mereka. Okay, itu kita kata ekspor. Okay, barang yang ada daripada negara di Melaka dibawa keluar ke negara timur dan barat. Selain itu kita juga menerima barang import daripada luar negara, daripada negara China, daripada negara India, daripada negara Arab. Okey. Contoh kita ada kain pelekat, kita ada batu delima, kita ada benang emas. Import barang yang dibawa masuk daripada negara luar. Dan berkumpulnya di satu tempat itu, maka Melaka wujud sebagai sebuah emporium. Okey, satu kawasan yang pelabuhan yang maju dengan adanya pelbagai jenis barang dan dijadikan sebagai pusat pengumpulan barang tadi. Ini contohlah aktiviti perdagangan. Okey, dikumpulnya pelbagai jenis barang. Okey, ini penjual-penjual. Okey kan? Okey, kemudian datanglah pedagang tadi. Beli-beli bawa balik ke negara luar. Yang ketiga, kenapa Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan? Sebab Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu.
di mana pedagang Arab, Cina dan Gujarat yang paling ramai suka datang ke pelabuhan Melaka. Selain itu kita ada pedagang-pedagang pasai, daripada pedagang-pedagang Jawa, daripada alam Melayu yang ini. Selain itu kita juga ada pedagang daripada Brunei, Pegu, Parsi, Turki, Luzon, Mesir, Burma, Kemuja, Champa dan Anam. Cuba kita lihat kat sini. Pedagang-pedagang ini datang daripada luar alam Melayu dan juga daripada dalam alam Melayu. Maka itulah yang menjadikan Melaka tadi sebagai pusat perdagangan yang hebat. Bertambah pula dengan adanya pelbagai jenis barangan di Melaka. Nampak ni aktiviti perdagangan yang berlaku di Pelabuhan Melaka, aktiviti jual beli. Kita nampak kan sini ada pedagang Arab, ada orang putih, orang-orang Eropah. Ni kita tengok pedagang Arab yang bawa masuk barang gaharu, kemenyan dan kulit untuk datang berniaga di Melaka. Kemudian kita ada pedagang Cina, bawa tembikar, bawa kain sutra, bawa belerang berniaga untuk berniaga di Pelabuhan Melaka. Kita ada pedagang Siam yang membawa gading gajah dan juga kain-kain Siam. Selain itu kita ada pedagang-pedagang daripada India dan Gujarat yang mana yang bawa rempah ratus lah rempah ratus dan juga bawa hamba-hamba lah untuk bekerja. Dan kita ada juga pedagang-pedagang dari tanah Jawa iaitu rempah ratus. Kita ada bawa kayu, bawa dharma untuk berniaga di Pelabuhan Melaka. So bayangkanlah mereka ni bawa barang daripada negara mereka dan kita pula Melaka bawa barang-barang daripada empire negeri Melaka. Berlakulah pelbagai jenis barang dan berlakulah aktiviti jual beli dan barang dapat dikumpulkan di satu tempat iaitu di Pelabuhan Melaka tadi. Yang keempat, kita akan lihat juga di mana Melaka wujud sebagai pusat perdagangan kerana jadikan pusat perkapalan. Wah, bestnya naik boat kan? Takutnya best pun best juga, takut pun takut juga kan? Dengan adanya aktiviti perdagangan tadi, banyak pedagang-pedagang yang datang daripada Arab, daripada India, China, yang datang daripada timur, datang daripada barat, yang datang daripada Sumatera kan. Mereka ini datang dengan menaiki bot-bot ataupun kapal-kapal yang besar. Kenapa besar? Sebab kita tahu perjalanan daripada negara mereka untuk sampai ke negeri kita Melaka itu sangat jauh dan mengambil masa yang lama. Dan juga dia perlu mengharungi ombak dan lautan sebelum masuk lagi angin-angin taufan yang berada di sepanjang perjalanan mereka daripada negara mereka. Dan dengan adanya pedagang-pedagang ini, bila dah sampai di negeri Melaka itu, kita dapat lihat pelbagai jenis kapal-kapal, pelbagai jenis bentuk-bentuk kapal yang boleh kita lihat di negeri Melaka pada masa itu. Kalau kita boleh lihat ada kapal besar, ada kapal kecil. Kalau kapal kecil tu selalunya kawasan-kawasan dekat lah kan. Kita ada perahu, sampan, gurak, penjajak, sagur, payar, balok, lancang, kakak, balang dan kelulus. Ini kapal yang bersaiz kecil. Tapi bila kapal bersaiz besar, kita ada jong dan juga bahtera. Berkumpul dah di Pelabuhan Melaka. Kita nampak lihat cantik. Tapi kita boleh tengok lah sekarang kan. Ini adalah suasana pada suatu masa dahulu di mana terdapat kapal-kapal yang datang dan dijadikan sebagai pusat perkapalan. Kat sinilah tugas Syah Bandar tadi. Kena jaga laluan, macam mana kapal nak keluar, kapal nak masuk, tak nak bagi berlaku pelanggaran dekat situ. Sebab dia kena kontrol laluan. Sebab kapal sentiasa ada keluar masuk. Ni contoh-contoh kapal-kapal bersaiz kecil. Ni contoh penjajak. Ni kakap. Ni kelulus. Macam ni lah desainnya ni balok. Balok ni pada Sumatera. Yang ini lancang. Bersaiz kecil. Yang ni jong. Jong dengan bahtera ini bersaiz besar. Kapal-kapal bersaiz besar.
Okey, cikgu percaya anak-anak pernah sampai ke Melaka dan pernah masuk ke muzium kapal, betul tak? Kalau masuk dalam muzium kapal itu kan, cuba tengok kat situ, bayangkanlah betapa besarnya kapal dulu kan. Dan dalam muzium kapal itu pun terdapat bermacam-macam jenis replika kapal-kapal yang pernah datang berdagang ke pelabuhan Melaka pada suatu masa dahulu. Okey, cikgu kata, sambil kita melancong, sambil kita belajar sejarah. Okey, sebab banyak pengetahuan yang kita akan dapat dan yang lebih mudah untuk memahami sejarah itu. Yang keempat, pengurusan perdagangan. Okey, pengurusan perdagangan ini dapat dicapai di mana kita dijadikan pusat perdagangan dan pelabuhan intraport, okey, yang gemilang. Maksudnya Kesultanan Melayu Melaka ni dah mencapai kegemilangan sebab pusat perdagangan dan juga pelabuhan dia telah terkenal. Okey. Aktiviti perdagangan pun dapat dijalankan dengan lancar dan teratur. Hasil daripada tadi pengurusan yang cakap tadi, Syah Bandar yang cikgu cakap tadi lah. Macam mana dia nak kontrol kapal, macam mana nak pastikan aktiviti jual beli tadi berjalan lancar, tak ada orang buat jenayah dekat pelabuhan itu, semua dengan cakap. Okey. Kemudian ada cukai perdagangan. Cukai perdagangan yang rendah. Kemudian ada sistem tukar barang, kita ada mata wang, kita ada peranan orang laut. Okey. Dengan kejayaan inilah tadi, kita dapat menguasai perdagangan di Selat Melaka dan membolehkan Kesultanan muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul. Okey. Dan seterusnya, Kesultanan Melayu Melaka berjaya meneruskan tradisi Kerajaan Alam Melayu sebagai pusat perdagangan antara bangsa. Okay, dengan ada pengurusan perdagangan yang baik, yang teratur dan yang cekap. Kita ada Syah Bandar, kita ada orang laut. Okay, itu kan, itu orang penting lah di pelabuhan. Kemudian cukai-cukai yang rendah. Okay, kita ada dua jenis cukai. Okay, Syah Bandar. Kita lihat satu persatu nanti kan. Okay, Syah Bandar. Syah Bandar akan menguruskan pelabuhan itu dengan cekap. Okey, dan maksudnya Syah Bandar ni mahir lah dan juga berpengalaman. Okey, apa dia tugas Syah Bandar? Dia akan mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Dia juga bertanggungjawab memeriksa alat timbang dan sukat, mata wang, menjadi hakim di pelabuhan, uruskan cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Nampak tak? Syah Bandar ini penting ni, Syah Bandar ni. Okey, kalau tidak terabur lah orang kata pengurusan yang tidak bagus lah kalau Syah Bandar pun tidak bagus ataupun tidak cekap ataupun tidak mahir. Okey, ni adalah tugas-tugas Syah Bandar. Sebab tugas dia sangat penting sebab Melaka itu sudah menjadi pelabuhan perdagangan yang terkenal. Okey. Dengan adanya cukai yang rendah, ia dapat menarik pedagang untuk datang ke negeri Melaka tadi sebab ada pengurusan cukai. Kemudian cukai dan bayaran surat kebenaran untuk berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka. Maksudnya pedagang-pedagang yang datang tadi dikenakan bayaran cukai. Cukai itu akan jadi duit lah. Okey, sumber ekonomi. Okey, kita ada dua jenis cukai untuk anak-anak. Kita kena tahu je cukai rasmi dan cukai tidak rasmi. Okey, cukai rasmi, cukai import yang dikenali sebagai panduan. Dan ia juga adalah berbeza-beza mengikut negara asal pedagang tadi. Manakala cukai tidak rasmi, ia adalah dalam bentuk hadiah. Okay, yang ini cukai rasmi dia kena bayar duit lah. Yang ini tidak rasmi diberikan dalam bentuk hadiah. Selalunya selalunya yang beri hadiah adalah pedagang Cina dan pedagang Jepun. Hadiah itu mesti sama nilai dengan cukai 5% yang telah ditetapkan tadi. Okey, ini contohlah. Okey, cukai rasmi di Pelabuhan Melaka.
Okey, kan tadi dia cakap bergantung kepada negara pedagang datang. Kalau pedagang datang daripada Arab, India, Ceylon, Siam dan Pegu, cukai dia tinggi, iaitu 6%. Kalau pedagang itu datang daripada alam Melayu, cukainya adalah 3% sahaja. Okey, tapi jika dia bawa bahan makanan, dia tak kena cukai lah. Contoh beras tak kena cukai lah. Okey, dikecualikanlah cukai. Manakala cukai tidak rasmi hanya kepada pedagang Cina dan Jepun, dia bagi dalam bentuk hadiah. Hadiah itu mestilah sama tara nilai dia dengan 5% cukai yang dikenakan. Tak boleh kurang, lebih tak apa. Okay, kita ada mata wang. Sebelum kita ada mata wang, sebenarnya mereka ni berdagang dengan cara bertukar barangan. Okay, bila dah ada pengenalan mata wang, barulah kita menggunakan mata wang. Okay, kat sini kita tengok kan perdagangan tukar barang berlaku antara pedagang Cina dan alam Melayu dengan barang-barang daripada Barat dan India. Kemudian ada penggunaan mata wang, kita ada jongkong timah, serbuk emas dan kulit siput pada awal-awalnya lah. Okay, kemudian kita ada slice, kita ada mata wang timah. Okay, bila dah maju sikit kita dah ada mata wang timah ataupun kita panggil slice, di mana terdapat nama Sultan Melaka lah yang memerintah pada waktu itu akan ditulis di belakang duit shilling tadilah. Ada juga mata wang emas dan mata wang perak. Selain itu kita ada mata wang daripada negara-negara luar. Ni contoh mata wang timah Kesultanan Melayu Melaka. Okey, di belakang tu kita ada tulis nama sultan-sultan yang memerintah lah pada waktu itu, nama siapa kan. Ada di bahagian depan. Okay, dia ada bahagian belakang. Kita tengok orang laut. Apa pentingnya orang laut kan? Orang laut ni dia memberikan taat setia kepada raja. Okey, mengekalkan kestabilan kerajaan. Khasnya memastikan urusan perdagangan dijalankan tanpa sebarang gangguan. Okey, orang laut ini penting sebab Melaka ni dah terkenal banyak pedagang datang, kapal-kapal mewah datang kan. Dia dijadikan sebagai pelayar. Pelayar dan juga penunjuk arah kepada pedagang yang datang ke Melaka. Dan dia juga selain daripada pelayar pedagang, dia juga akan dijadikan sebagai tentera. Untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Ni tentera di atas air lah kita katakan. Penting inilah tugas-tugas orang laut. Ni nampak dia macam askar lah kat sini kan. Lepas tu kita nampak juga orang-orang laut ini sedang memunggah barang, membawa barang untuk dihantar ke kapal-kapal pedagang. Yang ini untuk jadikan menjaga keamanan. Jadi macam tentera tadi. Yang kelima, kita ada kemudahan pelabuhan. Dengan adanya infrastruktur yang lengkap di pelabuhan Melaka itu menjadikan Melaka sebuah pelabuhan yang terkenal dan dapat menarik pedagang lebih ramai datang untuk berdagang di Melaka. Antara kemudahan yang ada ialah tempat simpan barang ataupun kita panggil sebagai store sekarang kan. Kita ada kemudahan pengangkutan, yang tadi kapal kecil tu. Kita ada kemudahan bekalan makanan dan minuman. Kita ada khidmat membaiki kapal. Kita ada tempat penginapan, rumah untuk rehat. Kemudian dekat pelabuhan kita ada syah bandar yang akan menjaga kebajikan pedagang dan pelabuhan tadi. Kemudian kita ada kemudahan tempat beribadat. Sebila ada kemudahan ini menjadi satu faktor kepada pedagang-pedagang untuk datang singgah. Ni ilustrasi buruh mengangkut barangan ke gudang simpanan. Ni aktiviti di Sungai Melaka. Yang terakhir, aspek kegemilangan terakhir, kita ada hubungan luar. Di mana Kesultanan Melayu Melaka menjadikan hubungan luar ada dua bentuk. Pertama adalah hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Hubungan luar ini berlaku dengan kerajaan Pasai, Demak, Majapahit dan Makassar. Ini adalah kerajaan alam Melayu.
Selain itu, Melaka juga mengadakan hubungan dengan kerajaan luar alam Melayu seperti China, Ryukyu Jepun, Siam, Mesir, Parsi, Turki dan Pegu. Dengan adanya hubungan luar ini tadi, Kesultanan Melayu Melaka dapat menjamin kestabilan dan keselamatan. Stabil dan selamat. Okey, Melaka tadi sekaligus dapat mengekalkan penguasaannya. Okey. Negara luar dapat menghormati kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka dan Melaka selamat. Okey. Dan melalui hubungan berbaik-baik dengan kerajaan dari dalam dan luar kerajaan alam Melayu. Seperti yang kita buat sekarang, seperti yang kerajaan kita buat, kerajaan kini juga mengadakan hubungan dengan kerajaan luar bagi memastikan kestabilan dan keselamatan negara kita. Okey, maksudnya zaman dulu ada, zaman sekarang pun masih lagi diteruskan. Okey, hubungan luar ini kita ada hubungan diplomatik. Okey, kita lihat yang pertama, hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Okey, kita tengok Kerajaan Alam Melayu yang pertama iaitu Pasai berlaku atas dasar sama taraf. Okey, sebab dasar sama taraf. Okey, ianya terjalin melalui hubungan perkahwinan Sultan Melaka dengan Puteri Raja Pasai tadi, iaitu Puteri Ratna Kaumala. Kan, perkahwinan kan. Berlaku atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan hal agama Islam. Okay, dan sekaligus membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran agama Islam. Kerajaan Demak pula dia berlaku atas dasar kepentingan bersama iaitu dalam aspek perdagangan dan penyebaran agama Islam. Kerajaan Demak juga membekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Dan sekaligus, bila kita ada dengan kerajaan luar ini, keamanan, kemakmuran akan terpelihara. Majapahit, Melaka buat dengan hubungan luar dengan Majapahit sebab pemerintah Melaka tadi dah kahwin dengan Puteri Majapahit. Dan hubungan persahabatan itu akan dapat dikukuhkan dan wilayah Melaka menjadi semakin luas dan tamatlah ancaman daripada Majapahit. Okey, Makassar. Melaka menghantar utusan persahabatan ke Makassar. Ia berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Hubungan ini semakin rapat dengan kerajaan Makassar apabila menghadiri budak raja kepada Sultan Melaka. Okey, hadiah. Okey. Ini ada 4 kerajaan lah. Kerajaan Alam Melayu. Okay, kita lihat pula yang kedua, yang terakhir, hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. Okay, kita ada China. Kita ada hubungan diplomatik dengan China. Okay, persahabatan dan perdagangan terjalin apabila kunjungan daripada Yin Ching pada tahun 1403 dan Laksamana Zheng He pada tahun 1404. Okay, China datang ke negeri Melaka, okay, untuk bersahabat. Okay, kemudian diberikan penggunaan payung kuning, cap moho, sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Kemudian Melaka mendapat naungan dan perlindungan daripada negara China. Okay, dengan adanya perlindungan pada negara China tadi, Melaka selamat dah daripada ancaman Siam. Okey, sebab Melaka nakkan situasi win-win situation, okay, untuk mengekalkan kedaulatan Melaka. Okay, kita ada Ryukyu iaitu Jepun.
Okey, Melaka menjalinkan hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Rukyum, di mana Sultan Mansur Shah berutus surat yang berkaitan dengan tingkah laku pedagang-pedagang Jepun yang datang berdagang, tetapi pedagang Jepun telah melanggar undang-undang yang telah ditetapkan di Melaka. Okey, hubungan ini membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Ini contoh surat Raja Rukyum beri kepada Sultan Melaka lah kan. Kita tahu Melaka pernah diancam oleh Siam sewaktu pemerintahan Parameswara dan Sultan Muzaffar Shah. Kemudian Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik tadi dan perdagangan. Oleh itu Melaka menghantar utusan ke Siam yang diketuai oleh Tun Telanai dan Menteri Jana Putera. Melaka memperoleh perjalanan kayu jati, bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam serta dapat menjamin keselamatan Melaka hasil daripada hubungan luar. Selain itu, kita ada kerajaan lain iaitu kita ada Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan Bengal. Selain itu kita juga ada Mersey, Parsi, Turki dan Arab, dan kesannya Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan penyebaran agama Islam yang terulung di alam Melayu. Dengan ada 5 aspek kegemilangan tadi, dicampur pula dengan faktor kegemilangan di dalam bahagian 1, menjadilah Melaka ini terus gemilang, berjaya dan termasyhur sehingga ke serata dunia. Dengan kegemilangan Melaka inilah ramai pihak-pihak luar yang rasa tidak puas hati di atas kejayaan negeri Melaka. Seperti kita tahu Melaka tadi telah menjadikan Melaka itu terkenal dan hebat dan menarik pelbagai pedagang-pedagang datang untuk berdagang, dan juga sekaligus dapat diadakan hubungan luar dan juga ataupun kita kata hubungan diplomatik. Dengan cara inilah dengan cara inilah kerajaan itu dapat kukuh. Cikgu rasa setakat ini sahaja untuk video di bahagian 2 ini, yang mana kita telah fokuskan kepada aspek kegemilangan. Ada 5 aspek kegemilangan yang membolehkan Melaka itu gemilang dan masyhur. Seperti Melaka sekarang, cikgu harap anak-anak boleh pergi ke Melaka, kerana ia ada tempat bersejarah dan kita boleh lawati, kita boleh pelajar, boleh masuk ke muzium-muzium kerana di Melaka terdapat pelbagai muzium yang disediakan untuk pelancong-pelancong datang melawat, menambahkan ilmu pengetahuan kepada penduduk setempat. Di situ tersimpannya pelbagai replika bahan-bahan yang berkaitan dengan Kesultanan Melayu Melaka. Dan itu cikgu harap video ini bermanfaat untuk awak semua. Di akhir kata, jangan lupa untuk teruskan menyokong channel Cikgu Linda, dan jangan lupa subscribe, like dan share sehingga kita berjumpa di episod 5.3 di mana kejatuhan kerajaan Melaka. Tunggukan episod seterusnya sehingga kita berjumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.